Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina walau dhalin. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Ahmad Mursyidi bin Mustafa, yang berusaha tim pengurusan Gemah Yasin Nur Iman yang dipimpin oleh Puan Rosniati Mansur, yang dihormati lagi dikasihi para jemaah muslimin muslimat yang sudi meluangkan masa bersama di Taman Ilmu pada malam ini. Jadi tanpa melengahkan masa, dengan segala sukacita saya mempersilakan Al-Fadil Ustaz Dr. Ahmad Mursyidi Mustafa untuk menyambungkan kuliah maghrib kita berkaitan dengan solat. Jadi minggu lepas kita belajar tentang solat berjemaah dan kita dah pun buat sebahagian daripada solat musafir. Jadi mungkin hari ini Ustaz akan sambung tentang solat, berkaitan dengan solat. Jadi sama-samalah kita dengar, faham dan cuba memahami apa yang akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Ahmad Mursyidi Mustafa. Jadi dipersilakan Ustaz untuk memulakan kuliah pada malam ini. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma yassir wa la tu'assir, Rabbi tammil bi khair, Allahumma alhimna rushd wa qina syarra anfusina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Terima kasih kepada moderator dan yang dikasihi semua sidang jemaah, hadirin hadirat alam maya ini. Mudah-mudahan keberadaan kita dalam majlis ilmu pada malam ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan alhamdulillah malam ini kita sambung lagi perbincangan diskusi berkaitan dengan solat musafir. Dan sebelum daripada kita masuk kepada apa yang kita nak kongsikan pada malam ini, kita nak buat sedikit ulang kaji ringkas apa yang telah kita sebut dalam kuliah sebelum ni supaya kita nampak kesinambungan perbincangan dan kita tahu dia punya flow ataupun susunan perbincangan kita dalam solat musafir ini. Dalam kuliah sebelum ni kita dah definisikan apa itu solat musafir, iaitu solat yang telah diberi rukhsah, iaitu keringanan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita qasarkan daripada solat 4 rakaat kepada 2 rakaat dan untuk dijamakkan di antara solat maghrib dengan isyak dan solat zuhur dengan asar. Dan kita sebut 3 definisi istilah yang perlu kita faham dalam perbincangan solat musafir ini, kerana bila mana kita tahu kedudukan kita, sama ada kita ni masih lagi seorang musafir ataupun kita ni seorang yang dah bermukim ataupun kita ini sebagai orang yang mustautin, maka ketika itulah kita tahu kita dapat ataupun tidak rukhsah keringanan berkaitan dengan solat musafir ini. Dan biasanya kadang-kadang menjadi isu lah berkaitan dengan setengah masyarakat kita, sebagaimana saya bawa contoh kalau tak silap berkaitan dengan orang yang mana melancong kan. Jadi bila mana dia melancong itu lebih daripada tempohnya, dia tetap menggunakan rukhsah sembahyang qasar. Ada juga isu bila mana balik kampung kan, balik kampung dia pun dia ambil rukhsah tersebut, sedangkan kedudukan dia tak pasti, dia tu orang tu musafir ke, dia tu mustautin ke, dia tu adalah orang bermukim. Ini yang menjadi polemik ataupun permasalahan di kalangan masyarakat kita,
kerana 3 istilah yang kita bincangkan sebelum ini itu tidak difahami dengan cara yang jelas, walaupun dia punya khilaf di sisi para ulama sebenarnya. Sebagai contohlah, kebetulan kita pun cuti sekolah ni, akan ada orang yang isunya balik kampung. Balik kampung tu kita kena tengok kedudukan kita bila mana kita balik kampung. Ada orang balik kampung itu bila mana dah mak ayah dia ada, maka dia balik. Ada orang balik kampung, mak ayah dah tak ada, maka balik mungkin rindu nak jumpa dengan saudara-saudara, adik-beradik dan seumpama dengannya. Ataupun balik kampung itu sekadar ialah nak bercuti kan. Tak nak bercuti jauh, sekadar nak balik kampung walaupun saudara tu mungkin dah tak ada kan. Mak ayah pun dah tak ada. Maka kita kena tengoklah kedudukan kita itu macam mana kan. Jadi saya nak supaya kita damai dalam keadaan isu balik kampung ini boleh qasar ataupun tidak kan. Jadi kita bawa perbezaan ataupun khilaf di kalangan para ulama, kedudukan kita sebagai orang yang mana duduk di perantauan. Baik, istilah duduk di perantauan ini itu bahasa moden kita. Bahasa hukumnya kita ini sebagai orang yang bermukim ataupun orang yang bermustautin. Saya ulang balik istilah kita berada di perantauan ini, kita kena faham itu bahasa kita lah kan, bahasa moden kita, bahasa kerana kita ni duduk berjauhan dengan mak ayah ataupun kita dah keluar daripada kawasan kampung kita. Tapi daripada istiqadah kedudukan kita sebagai orang perantauan tersebut, fiqh kata kita ni orang bermukim ataupun orang bermustautin kan. Maaflah kita highlight benda yang sama supaya kita faham betul-betul. Nanti tak adalah senang-senang kita nak qasar sedangkan kita ni dah tak boleh qasar, ataupun kita kata terlalu takut nak qasar sedangkan kita boleh qasar kan. Kita berulang kali supaya kita faham kan. Jadi bila mana kita berada di perantauan ni, contoh kita orang bekerja kan, kita bekerja, bila mana kita bekerja kerana kita dihantar di luar atau kita bekerja di luar, sedangkan kita ini masih lagi hati kita masih lagi tertaut untuk duduk di kawasan tempat asal kita kan. Tempat asal kita, tempat kelahiran kita kan. Contoh kita kata orang tersebut adalah orang Kelantan, jadi dianya bekerja di Selangor. Jadi ketika mana bekerja di Selangor kerana mungkin dihantar atau dipostingkan ke sana ataupun memang dia pilih bekerja di sana, tetapi hatinya masih lagi nak balik kampung satu ketika nanti. Istilah satu ketika nanti tu tahun bila tu kita tak tahu kan. Tapi dia bukan nak duduk di Selangor selama-lamanya. Ini sebagai contoh. Maka kedudukannya adalah orang bermukim. Baik. Jadi bila mana dia bermukim di Selangor, dia balik di Kelantan, dia balik rumah, mestilah balik rumah mak kan. Mesti balik rumah mak dia. Bila mana balik rumah mak dia ataupun balik rumah ayah dia, maka pada masa tersebut kedudukan dia masa dia duduk di Selangor tu, dia memang tak nak duduk di Selangor selama-lamanya. Satu ketika memang dia nak balik. Betul-betul duduknya adalah di kampung di Kelantan itu sendiri. Jadi pada masa tersebut, bila mana dia balik di Kelantan, di mana dia nak bermukim, nak bermustautin tu tak tahu, melainkan tapaknya adalah di rumah mak ayah dia lah, kawasan rumah mak dia lah kan. Walaupun kita rasa okey nak duduk sini, lainlah kalau sekiranya dia buat rumah khusus pada satu tempat tu yang bukan dalam kawasan mak ayah dia kan. Mungkin dengan daerah atau jajahan yang lain. Jadi nak cerita bila mana dia balik rumah mak ayah ni, sila orang balik kampung ini, dengan kedudukan hatinya kan, dia memang lagi akan balik di sana kerana dia hanya bekerja di luar itu sebagai kedudukan kerana kerja itu saja, maka pada masa tersebut dia balik pada tempat dia bermustautin. Walaupun sekarang dia masih tak duduk lagi. Jadi kita kena fahamlah yang kita bincang sebelum ni, mustautin tu kerana dia bersandar kepada kedudukan niat kita. Jadi bila mana tuan-tuan balik kepada kawasan kampung halaman, tak boleh dah pada masa tersebut untuk kita ambil rukhsah itu sendiri. Beza yang kedua, kalau sekiranya kita ini dah memang tak ada siapa dah, kita balik di kampung walaupun kita ada mak ayah, tetapi memang kita ni nak bermukim di Selangor itu sendiri atau tempat perantauan kita tu. Kita nak bermustautin kan. Nanti memang tak nak balik lah sebab kerja kita memang postnya sampai sana lah. Dan mungkin takkan pindah dah contohnya, dan kita pun memang hati kita dah terlekat dengan sana, selesa dengan tempat, dengan jiran dan sebagainya.
Jadi kata kita kira tempat ini adalah tempat mustautin kita. Jadi balik kampung tu kerana apa? Mungkin raya, mungkin kerana mak ayah ada, mungkin nak balik hubungkan silaturahim dengan saudara-saudara. Jadi kedudukan kita balik tersebut kita kena kira lah. Kalau sekiranya kita itu duduk di sana lebih kurang 3 hari sahaja, tidak lebih daripada 4 hari, maka kita boleh untuk ambil rukhsah solat musafir itu qasarkan sembahyang. Bahkan nak jamak pun boleh. Kerana apa? Kerana kita ini dah dikira sebagai orang yang bermusafir bila sampai sana. Tempat lahir kita. Kan? Walaupun mak ayah kita masih berada di sana. Sebab apa? Sebab kita telah niat kedudukan untuk bermustautin pada negeri tempat kita perantauan sekarang ini. Jadi pada kedudukan macam ini, kedudukan orang yang macam ni, dia dah niat untuk bermustautin pada tempat kelahiran, tempat yang dia bekerja, sebab tempat perantauan tersebut. Bila mana balik di tempat yang mana kampungnya, tanah airnya, pada ketika itu adanya mak ayah, maka tuan-tuan puan-puan boleh ambil 2 pendekatan. Pendekatan pertama, tuan-tuan boleh jamak qasar. Tuan-tuan boleh jamak qasar. Tidak ada masalah. Sebab apa? Sebab cukup syarat. Yang kedua, tuan-tuan tak perlu jamak qasar. Tuan-tuan tak perlu jamak qasar. Kerana apa? Kerana menghormati kedudukan dan keberadaan mak ayah itu sendiri. Jadi ulama' dah bincang dah benda ni. Kita tak perlu gaduh lah sebab dia ada khilaf ulama'. Cuma kita kena fahami kedudukan hukum itu sendiri. Jadi saya sebut di sini, bila mana kita dah bermustautin di perantauan, kita balik kampung kita, syarat tu kampung tu 2 marhalah lebih lah kan. Kena faham macam tu. Yang kita balik kampung kita tu memang kita tak nak mustautin lah, kita hanya balik ziarah mak ayah kita. Maka ada 2 keadaan di sini, dua pendapat. Pendapat yang pertama memang kita boleh lah, tidak ada masalah untuk jamak qasar, silakanlah. Yang kedua, ulama kata boleh juga, tetapi sebolehnya ambillah dengan cara sembahyang tamam. Walaupun dengan sekadar balik itu dalam tempoh seketika. Kerana apa? Kerana keberadaan mak ayah itu sendiri itu menjadi salah satu daripada perkara yang perlu kita hormati. Ini antara pendapat para ulama'. Memanglah kita ni mustautinnya di tempat perantauan kita. Tapi disebab bila mana kita balik kampung, jadi tuan-tuan kalau dah anak balik di rumah kita, kan? Apa perasaan tuan-tuan, puan-puan yang dah ada anak-anak dan besar ni, dia orang balik dia sembahyang jamak qasar. Sedangkan balik itu di rumah sendiri yang mana dia membesar di situ. Jadi sebab itulah para ulama mengatakan bahawa sebolehnya kalau sekiranya ibu bapa masih ada pada tempat yang kita balik tersebut, walaupun tempat itu adalah tempat yang bukan untuk kita bermustautin. Kerana kita dah bermustautin perantauan, maka hormatilah kedudukan dan keberadaan mak ayah itu sendiri. Apa perasaan mak ayah? Kalau sekiranya masuk waktu zuhur, mak ayah ajak sembahyang berjemaah dan sebagainya. Kata, mak saya dah sejamak dah. Saya dah qasar dah. Jadi seumpama rumah mak ayah itu tempat persinggahan sahaja. Jadi untuk menghormati mak ayah satu hal, dan daripada untuk memahami dan mempraktikalkan hukum itu pun satu hal. So kita kena faham lah daripada sudut benda tersebut, macam mana tuan-tuan bermuamalah ataupun berinteraksi dengan hukum, mengaplikasikan hukum pada waktu-waktu yang sesuai. Tapi kalau daripada sudut hukumnya kita dah layak, tidak ada masalah. Tapi kerana menghormati, maka pada masa tersebut supaya mereka lebih selesa dengan keberadaan kita. Itu tambahan awal lah. Mungkin nanti ada perbincangan insya-Allah kalau sempat. Baik, tuan-tuan mati Allah Ta'ala sekalian. Dan kita sebut juga bahawa dalam solat musafir ni ada solat qasar dan juga ada solat jamak. Dan pada solat jamak itu dipecahkan kepada jamak takdim dan juga jamak takhir. Baik, kita masuk satu persatu. Dan yang pertama sembahyang qasar. Sembahyang qasar, iaitu sembahyang yang dipendekkan daripada 4 rakaat menjadi 2 rakaat, hanya khusus bagi 3 sembahyang sahaja. Zuhur, asar dan juga isyak. Itu kita dah maklumlah, sembahyang yang telah dipendekkan kerana ini daripada perbuatan Nabi SAW. Kita nak tengok syarat dia. Syarat yang mana membolehkan seseorang itu qasar. Maka ulama meletakkan 4 syarat. Secara ringkasnya ada 4 syarat. Syarat yang pertama, ditunaikan sembahyang tersebut dalam keadaan dia dalam keadaan musafir. Ditunaikan solat tersebut, itu solat qasar tersebut dalam kedudukannya sebagai seorang yang masih lagi musafir. Kalau dia dah sampai pada kedudukan tempat dia mustautin, sampai pada kedudukan tempat dia bermukim, maka dah tak boleh dah. Kan?
Syarat yang pertama mesti ditunaikan pada kedudukan dia masih lagi sebagai seorang yang musafir ataupun dalam perjalanan itu sendiri. Itu memang kita tak petikai lah. Maksudnya selagi mana dia dalam kedudukan musafir itu, maka bolehlah untuk ditunaikan. Perjalanannya belum sampai destinasi dan sampai destinasi pun dia masih lagi dalam status musafir, maka itu antara syarat yang pertama. Luluslah, tidak ada masalah. Dan kita dah sebut, saya ulang balik, musafir tersebut musafirnya adalah kerana cukup 2 marhalah. Dengan perbezaan pendapat di sisi para ulama, ada yang mengatakan 81 pun ada, 85 pun ada, 89 ada, 90 ada, 91 pun ada juga. Tidak ada masalah. Itu pun dalam ruang lingkup khilaf di sisi para ulama. Cuma kita ambil yang mana paling selesa, yang paling selamat sekali. Mungkin kita boleh ambil dengan 89 ataupun 90, tidak ada masalah lah. Itu lebih senang. Serendah-rendahnya nak ambil 81 pun ada juga pendapat dalam mazhab kita. Baik. Syarat yang pertama, masih lagi kita dalam keadaan seorang yang dikatakan sebagai musafir. Kan? Sama ada ditunaikan dalam keadaan kita masih lagi kita dah berhenti pada tempat-tempat tertentu ataupun kita tunaikan dalam kenderaan. Contoh dalam apa kita kata kereta api kan, ataupun dalam kenderaan dalam kapal terbang dan sebagainya. Maksudnya kedudukan kita masih lagi sebagai seorang musafir. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, kan, bahawa dia telah melepasi dia panggil istilah benteng ataupun kota. Maksudnya kalau bahasa senang, dia dah keluar daripada kawasan dia. Yang inilah menjadi khilaf di sisi para ulama. Nak dikatakan keluar daripada kawasan tersebut itu macam mana, kan? Sebagaimana satu hadis Nabi SAW daripada Sayyidina Anas bin Malik, ya. Dia kata sallaitu zuhra ma'an Nabi SAW bil Madinati arba'an. Anas kata aku pernah sembahyang dengan Rasulullah di Madinah iaitu 4 rakaat lah. Itu zuhur. Wal asra bi Dzul Hulaifah. Bila mana sampai di Dzul Hulaifah, maka aku sembahyang 2 rakaat bersama dengan Rasulullah. Kerana apa? Dzul Hulaifah ini adalah dah keluar daripada kawasan Madinah. Dah keluar daripada kawasan Madinah. Baik. Pemukiman kawasan kita ini dikira kita keluar daripada kawasan tersebut, dia kena kira biasanya border lah. Bukan border sempadan negeri. Itu beza. Bukan border sempadan negeri. Contoh kalau tuan-tuan daripada Selangor nak ke Johor, kan? Bukannya kena sampai kepada sempadan itu sendiri, bukan. Maksudnya pada kawasan kita kata kawasan jajahan kita, kawasan pemukiman kita tu, kan? Kalau keluar rumah tak kira lagi. Baru je keluar rumah, kan? Berhenti pasar depan tu, tu tak boleh lagi, masih lagi daripada kawasan kita tu. Maksud keluar daripada kawasan kita, kawasan pemukiman ataupun jajahan kita. Dia adalah kita boleh tengok sendiri. Ada pun juga setengah ulama yang mengatakan kita dah keluar daripada kawasan pemukiman yang dikira sebagai kita ni ahli qaryah Jumaat mana, kawasan mana. Jadi kalau kita duduk pada kawasan tertentu, kita ini qaryah kita kita sembahyangnya pada masjid ini ataupun surau Jumaat ini. Jadi bila mana dah keluar daripada kawasan, kan kalau segi masjid ni dia ada kawasan yang sekitar tu dikira siapakah ahli qaryah kawasan tersebut. Jadi kalau dah keluar daripada benda tersebut, dah dikira sebagai border. Ada juga pendapat ulama macam itu, kan? Itu cara kita nak tahu kita dah keluar kawasan ataupun tidak. Kan? Jadi syaratnya bila mana kita nak tunaikan solat qasar ini, mesti kita dah keluar daripada kawasan itu sendiri. Dan syarat keluar daripada kawasan itu bila mana telah sebelum masuk daripada waktu, kan? Sebelum masuk daripada waktu. Kalau masuk daripada waktu, kena sembahyang dulu tamam, kan? Sebab kita masih lagi duduk dalam kawasan. Kita keluarnya awal pukul 1, tapi disebabkan berlega-lega lagi dari kawasan kita, duk beli barang tu, kebetulan jumpa orang sembang pula, masuk azan. Masuk azan kita nak teruskan, lepas tu tak apalah, nanti nak sembahyang qasar kat sana. Ingat kita duduk kawasan, kan? Dalam kawasan kita. Duduk dalam kawasan kita, selesaikan dulu dengan cara tamam, kan? Sebab syarat dia untuk buat qasar ini mesti keluar daripada kawasan kita dahulu. Baik, sebagaimana hadis tadilah, dalil menunjukkan bahawa Nabi keluar bersama dengan Sayyidina Anas tu sampai di Dzul Hulaifah. Itu adalah kawasan kita kata border yang dah keluar daripada kawasan Madinah. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, berada pada satu tempat, itu destinasi tersebut tidak lebih daripada 3 hari.
sampai pada destinasi tempat yang dituju atau tempat yang dimusafirkan tersebut, iaitu tidak lebih daripada 3 hari. Maksudnya 3 hari ke bawah itu dia dikira sebagai orang musafir. Ini pun pernah kita sebut. Dan ini tidak termasuk waktu masuk, hari yang masuk dan hari yang keluar. Contoh, daripada Selangor nak ke Johor yang cukup 2 marhalahnya. Kita nak pergi ke sana kerana contoh ada kenduri. Kenduri boleh tak untuk kita jamak qasar? Boleh. Sebab apa? Perkahwinan ataupun kenduri yang kita hadir tersebut salah satu benda yang diharuskan. Dan kalau di sana adanya niat kita untuk menghubungkan silaturahim sebab lama tak jumpa, sebab nak hubungkan silaturahim, maka itu pun dikira sebagai musafir yang sunat. Maka tidak ada masalah kerana kita hadir kenduri tersebut, maka dibolehkan untuk kita ambil rukhsah solat qasar ini. Baik, contoh daripada Selangor nak pergi ke Johor, bila mana kita pergi ke Johor, nak pergi Johor berapa hari? Pergi 3 hari je. Pergi 3 hari tersebut, maksudnya niat kita, bergantung kepada niat. Niat ni masuk perancangan kita lah. Perancangan kita nak pergi kat Johor itu selama 3 hari sahaja. Dan cara mengira 3 hari tersebut tidak kira dengan hari yang kita sampai. Tak kira dengan hari yang kita sampai. Kalau kita sampai hari ini, permula kiraan hari yang pertama keberadaan kita adalah esok itu. Jadi 3 hari tersebut tidak kira dengan hari yang kita sampai dan hari yang kita nak keluar. Mungkinlah kalau kita tengok tu mungkin tak sampai 3 hari. Mungkin hari yang ketiga itu kita dah keluar. Bermaksud pada hakikatnya kita hanya duduk 2 hari saja. Boleh jadi macam itu. Tengok, nampak tak rukhsah yang dibagi untuk orang yang mana nak qasar yang bila mana sampai pada satu destinasi. Yang ni kita kena faham keberadaan kita iaitu kurang daripada 3-4 hari. Maksudnya 3 hari ke bawah, sehari, 2 hari atau 3 hari dan tidak termasuk hari masuk dan hari keluar, maka dikira kita ini masih lagi orang yang musafir. Maka bolehlah ambil rukhsah solat qasar tersebut. Macam mana kalau 4 hari? Atas niat kita, planning kita, perancangan kita. Kalau dah kita plan, dah kita rancang untuk duduk 4 hari, sampai sana, tengok memang kita duduk 4 hari atau lebih. Sampai sana tu sebab kita perancangan kita 4 hari. Okey, perancangan kita 4 hari, niat kita nak duduk 4 hari, kita sampai pada destinasi kita dah tak boleh qasar dah. Berbeza kalau sekiranya macam ni. Berbezanya macam ni. Contoh, saya bagi contoh saja. Tempatnya saya tak pasti juga macam mana kan. Contoh daripada Selangor kita ke Johor. Tuan-tuan daripada Selangor pergi ke Johor. Selangor ke Johor itu dah sampai 2 marhalah. Okey, nak duduk tempat tersebut, sebut nama saya tak tahulah, tempat A lah kita kata kan. Maaf orang Johor, saya kalau ada saya tak tahu Johor ni, tak kenal sampai tapi tak tahu tempat dia. Tempat di Johor, tempat yang pertama tu kita nak duduk 2 hari. Kita nak duduk 2 hari. Lepas daripada 2 hari kita nak pergi tempat B. Tempat B, jarak daripada tempat A dengan tempat B adalah 2 marhalah dan lebih. 2 marhalah ataupun lebih. Jadi kita nak duduk pada tempat B tersebut adalah 2 hari. Jadi pada keseluruhannya kita ini duduk di Johor 4 hari. Tetapi 2 hari tempat yang pertama, 2 hari tempat yang kedua. Cuma jarak daripada tempat A, tempat B, tempat pertama dan tempat yang kedua tu adalah 2 marhalah atau lebih daripada 2 marhalah. Maka keempat-empat hari tersebut kita boleh qasar. Sebab apa kita boleh qasar? Tadi Ustaz kata tak boleh qasar. Saya kata tak boleh qasar bila mana kita sampai kita nak duduk pada satu tempat tersebut, dalam lingkungan kawasan tersebut kita bergerak pun tak lebih daripada 2 marhalah. Contoh macam ni. Daripada Selangor ke Johor. Duduk di Johor tu nak pusing kawasan Johor tu selama 4 hari. Dan kita punya kawasan pusing-pusing kita tersebut adalah dalam lingkungan 2 marhalah. Tak keluar jauh pun. Itu memang tak boleh. Sampai di sana dah dikira sebagai orang yang bermukim. Maka dah tak boleh qasar, tak boleh ambil rukhsah qasar. Yang boleh tadi bila mana dia berpindah-pindah, bergerak. Jadi sama juga isu ini bagi orang yang melancong. Orang yang melancong luar negara biasanya dia berlancong lebih lah. Jarang orang melancong ni beberapa hari yang pendek. Dah rugi masa dia. Jadi mungkin kita kata contoh 7 hari. Pakej pelancongan adalah 7 hari. Jadi bila mana 7 hari itu, kita kata 7 hari itu tolak hari pergi dan hari balik. Jadi 5 harilah keberadaan di sana. Contoh macam tu kan. Jadi pakej perjalanan ke Turki. Contohnya 7 hari. Jadi tolak hari pergi dan hari balik lebih kurang 5 hari secara ringkas. 5 hari berada di Turki. Baik. Once kita dah sampai di Turki tersebut, bukan sampai di airport
Kita kena kira sebab bila mana kita sampai pada satu tempat, kita dah set dan kita dah book dah hotel mana kita nak. Jadi contoh kalau sampai di airport, kawasan airport dengan hotel yang kita nak duduk itu dah jauh daripada 2 marhalah, lebih daripada 2 marhalah, sampai ke airport tu boleh lagi jamak qasar. Tidak ada masalah. Kira tempat pemukiman kita tu kawasan hotel kita duduk. Kawasan hotel yang kita duduk. Baik, bila mana kita duduk pada kawasan di hotel tersebut, contoh Istanbul lah. Jadi kawasan tersebut kita duduk, jadi kita bergeraknya dalam lingkungan lebih kurang 2 marhalah. Lebih kurang, tak lebih daripada 2 marhalah. Jadi keberadaan kita pada ke-5 hari tersebut, kita dah memang tak boleh jamak dan qasar dah. Beza kalau sekiranya kita sampai di hotel tersebut, di kawasan Istanbul, kita pun duduk kat sana lebih kurang 3 hari saja. Paling lama. Sebab apa? Kita berjalan-jalan dalam lingkungan tersebut. Pada hari yang keempat, kita pindah pada hari yang ke tempat lain. Sebab 2 hari lagi, hari keempat yang kelima, kita nak pergi tempat jauh lain. Daripada Istanbul ke tempat lain tersebut, destinasi seterusnya, jaraknya adalah 2 marhalah ataupun lebih daripada 2 marhalah, maka boleh lagi jamak qasar. Jadi bermaksud dalam ke-5 hari tersebut, keberadaan dia di Turki tersebut, dia boleh jamak qasar. Kerana apa? Kerana kena cara lah. Bukan kena ikut macam ni. Contoh, kalau dia pergi tempat destinasi pertama dan destinasi kedua, bukan kira jaraknya daripada Malaysia. Malaysia dengan destinasi pertama. Malaysia dengan destinasi kedua. Bukan. Kena kira jaraknya kita daripada Malaysia ke Turki. Satu. Okey, daripada Turki ke kawasan Istanbul nak pergi tempat lain. Jadi tapaknya kat situ. Boleh faham Itu dia punya kedudukan kita bila mana kita bergerak daripada satu tempat ke satu tempat yang cara nak kira hari tadi tu. Jadi mesti kiraan hari tersebut adalah 3 hari dan ke bawah. 3 hari dan ke bawah. Jadi kalau kita dah niatkan untuk berada di satu tempat destinasi kita 4 hari dan lebih, maka kita sampai itu kita dah tak boleh untuk ambil rukhsah itu qasar. Kalau 4 hari memang duduk statik kat situ saja atau bergerak tak lebih daripada lingkungan 2 marhalah tadi. Baik. Tetapi boleh juga untuk dia drag dia punya masa dia tu kalau sekiranya benda tersebut luar daripada jangkaan. Daripada luar jangkaan kan. Dalam mazhab Syafi'i, kalau sekiranya dia nak pergi pada satu tempat tersebut dan urusannya belum selesai, maka dibenarkan untuk dia ambil rukhsah qasar ini sampai kepada 18 hari. Itu paling maksimum lah. Saya bagi contoh macam ni kan. Ini sebenarnya ada hadis yang kita sebut hadis tu. Satu hadis Nabi SAW daripada Imran bin Husain. Imran bin Husain ini dia pernah kata bahawa ghazawtu ma'a Nabi SAW. Aku ni berperang, masuk dalam medan peperangan bersama Nabi SAW. Dan aku masuk dalam peristiwa Fathul Mekah bersama Rasulullah. Masuk daripada Madinah ke Mekah itu pun aku ikut perjalanan Nabi dan aku ada dalam peristiwa tersebut, kata Umar bin Husain. Fa aqama bi Makkah 18 lailah. Dan aku duduk di sana bersama Rasulullah tadi itu, aku duduk di sana itu selama 18 hari, 18 malam. La yusalli illa rakaatain, tidak, Nabi SAW ni, Nabi berada di sana pun bersama dengan aku tadi tu selama 18 hari dan Nabi tidak solat melainkan 2 rakaat. Jadi nak cerita bahawa di sini ada rukhsah. Sebab apa? Macam ni. Kalau seseorang itu dia planningnya hanya dalam tempoh 3 hari. Ini dalam mazhab Syafi'i 3 hari ke bawah. Maksudnya tak sampai 4 hari dan lebih. Tapi bila mana sampai di sana, dia jadi drag masa dia kerana urusannya tak selesai. Jadi bila mana urusan tak selesai, maka dia boleh ditangguhkan lagi. Tangguh tak selesai lagi sampai kepada 18 hari. Contoh macam ni kan. Dia pergi melancong pada satu tempat 3 hari je. Contoh pergi Thailand. 3 hari atau Indonesia 3 hari. Bila mana hari nak balik tersebut, ada masalah tiket. So dia kena balik hotel. So masalah tiket ataupun masalah penerbangan. So lajak masuk hari yang keempat. Tak selesai lagi, terlajak lagi masuk hari yang kelima. Tunggu. Contoh kalau sampai paling lama dibenarkan untuk dia sembahyang atau jamak qasar itu hanyalah dalam 18 hari. Kalau masih belum selesai lagi pada hari yang ke-19, dia dah tak boleh dah. Nak kira daripada mana? Kira pada hari yang dia sampai itu. Pada hari yang ke-19 dah tak boleh dah untuk dia jamak qasar. Ini dalam mazhab Syafi'i. Maksudnya drag mungkin kerana ada masalah.
tangguh lagi. Itu dengan syarat bergantung kepada niat asal dia, memang dia nak sampai di sana, duduk di sana bukannya lebih daripada 3 hari. Dalam 1 hari, 2 hari atau 3 hari. Kalau dia dah niat nak sampai kat sana memang duduk 4 hari dah, memang tak boleh lah. Yang dah tarik lagi, drag lagi masa, itu memang dah tak boleh. Yang boleh ini kerana apa? Kerana kedudukan dia daripada masa tersebut dah memang duduk 3 hari je. Duduk 3 hari je. Cuma bertambah masa tu kerana ada masalah yang perlu diselesaikan. Mungkin contoh lagi, orang pergi satu tempat, contoh pergi di melancong lah satu tempat. Jadi bila mana sampai tempat tersebut berlaku kes sakit. Bila mana sakit tersebut, jadi terpaksa masuk hospital. Ingatkan boleh keluar? Tak boleh keluar. Doktor tak benarkan lagi sebab kondisi dia masih lagi belum stabil. Ingatkan mungkin sehari 2 boleh keluar? Tak boleh keluar lagi. Maka sepanjang itu mungkin dia yang bersama dengan orang yang masuk dalam hospital tadi tu boleh dengan cara ambil rukhsah jamak qasar. Itu antara contoh dia. Supaya kita faham, lebih dengan tempoh 3 hari tersebut dibenarkan dengan syarat di luar daripada jangkaan kita. Itu syarat yang ketiga. Dan syarat yang keempat, untuk orang yang sembahyang qasar ini, dia tidak berimamkan imam yang sembahyang tamam. Dia tidak berimamkan imam yang sembahyang tamam. Maksudnya kalau kita ni sembahyang qasar, pastikan imam kita itu adalah orang yang sembahyang qasar. Kalau kita ni nak jadi imam, tidak ada masalah. Isu sekarang kita ini adalah makmum. Kita tak boleh ikut imam yang mana sembahyang tamam, itu sembahyang yang sempurna. Kalau nak ikut juga, mungkin kita rasa nak sembahyang berjemaah juga, maka kita kena sembahyang tamam, ikut keadaan imam itu. Imam sembahyang tamam, kita kena sembahyang tamam lah. Sebab kita nak sangat berjemaah itu sendiri. Kan? Sebab imam tu tak boleh qasar. Kan? Ataupun imam itu dia boleh qasar, tetapi dia tak nak sembahyang qasar. Dia nak sembahyang tamam. Kita tak boleh ikut juga dia. Memang dia boleh, kan? Dia boleh sembahyang qasar, tapi dia tak nak. Maka ketika mana dia nak sembahyang tamam tersebut, kita tak boleh ikut dia. Kan? Kita tetap tak boleh ikut dia. Ini situasi berlaku bila mana dalam sembahyang kita yang sembahyang qasar ini kita nak sembahyang berjemaah. Jadi bila mana kita nak sembahyang berjemaah, pastikan imam kita itu adalah qasar. Nak pastikan macam mana? Pastikan kalau kita tak tahu, kita kena tanyalah. Kalau dia bukan daripada ahli grup kita, bukan daripada ahli kumpulan kita yang sama-sama musafir. Kalau sekiranya kita dalam keadaan was-was, ini sembahyang tamam ke, imam ni sembahyang tamam ke, ataupun imam ni sembahyang qasar. Boleh jadi dia sembahyang tamam dan boleh jadi dia sembahyang qasar. Maka pada masa tersebut dalam keadaan was-was, sangkaan kita 50-50, kita tak boleh ikut juga sebab kita tidak pasti. Cuma ada satu pendapat yang mengatakan kita boleh kalau sekiranya kita taklid, kita gantung. Ini ada satu pendapat yang mengatakan kalau sekiranya kita niat dalam takbir kita dah niat, kalau sekiranya imam itu sembahyang qasar, maka aku qasar. Kalau imam itu tamam, maka aku tamam. Macam tu boleh. Kalau takdir imam itu qasar, maka kita ikutlah kedua-duanya qasar. Dan kalau imam itu tamam, sembahyang sempurna 4 rakaat, maka kita pun ikut 4 rakaat. Yang tak bolehnya macam ni, imam itu sembahyang kita tak tahu macam mana. Kita pergi je belakang, sahajat aku sembahyang fardhu zuhur qasar dengan cara jelas. Sedangkan kita tak tahu imam itu macam mana. Tapi kalau kita gantung, sahaja aku sembahyang fardhu zuhur qasar sekiranya imam qasar, dan tamam sekiranya imam tamam, ikut imam kerana Allah Ta'ala. Kita niat dalam hati macam tu, masa takbiratul ihram, tidak ada masalah. Maksudnya kedudukan niat kita bergantung kepada kedudukan imam itu sendiri. Satu. Tetapi kita masih lagi tak boleh ikut imam kalau sekiranya imam itu sembahyangnya 2 rakaat tapi dia tetap tamam. Faham tak? dia sembahyang 2 rakaat tapi tamam. Apa dia? Dia sembahyang zuhur, sembahyang sunat qabliyah atau sembahyang sunat ba'diyah, atau dia sembahyang Jumaat. Kita musafir pada hari Jumaat, kan? Kita musafir pada hari Jumaat tersebut, kita sesanya ada musafir lah. Sesanya kita musafir. Jadi alang-alang sembahyang Jumaat 2 rakaat, sembahyang qasar pun 2 rakaat. Alang-alang macam ni aku ikut je lah. Kita kata dalam hati. Tak boleh. Kita kalau nak sembahyang bersama dengan imam Jumaat tersebut, kita kena niat Jumaat.
Kita tak boleh kita niat saja aku sembahyang fardu zuhur qasar mengikut imam. Imam sembahyang sembahyang Jumaat. Tak sah. Tak sah sembahyang siapa? Tak sah sembahyang kita lah. Walaupun bilangannya sama, tetapi imam itu kedudukannya adalah sembahyang tamam. Dia bukan qasar. Itu kena faham biasanya jadi isunya bagi golongan lelaki lah. Boleh tak dia ikut sembahyang qasar belakang imam yang sembahyang Jumaat? Jawapannya tak boleh. Jadi kalau dia nak sembahyang ikut imam belakang imam sembahyang Jumaat, dia kena sembahyang Jumaat juga. Walaupun pada hakikat dia ada rukhsah untuk sembahyang qasar. Apa salahnya? Niat je. Perbuatan tetap sama dua rakaat. Cuma isunya hukum nak sebut tak boleh. Kerana apa? Kerana dia tamam. Jadi kita sebagai makmum yang mana sembahyang yang qasar, kena pastikan imam kita itu adalah orang yang sembahyang qasar juga. Jangan sembahyang tamam. Tapi kadang-kadang senang cerita, tak payah. Engkau sembahyang cara engkau, aku sembahyang cara aku. Rugi pula. Kan? Alang-alang sembahyang qasar nak tinggal jemaah terus. Tak boleh lah macam tu. Selagi mana boleh jaga jemaah, jagalah jemaah. Kan? Selagi mana boleh jaga jemaah, jagalah jemaah ni. Kan? Sembahyang berjemaah ni tuan-tuan, sikit selingan sembahyang berjemaah ni kan, kita nak supaya dia menjadi darah daging dalam hidup kita ni susah kalau kita tak train diri kita dan kita tak paksa diri kita kan. Sama juga kita nak didik anak-anak sembahyang berjemaah tapi kita tak ajak anak-anak sembahyang jemaah, dia takkan jadi juga. So kena ada semangat nak sama-sama sembahyang berjemaah supaya dia darah daging dalam tubuh kita. Jadi bila mana kita musafir macam mana pun, kita masih lagi nak jaga sembahyang berjemaah itu sendiri. Kita masih lagi nak sembahyang berjemaah itu sendiri, nak ambil fadilah. Rukhsah tu memang Allah Ta'ala bagi. Tetapi dalam rukhsah tersebut masih lagi boleh buat dalam kedudukan berjemaah. Baik, itu 4 syarat. 4 syarat bagi orang yang mana nak sembahyang qasar. Yang pertama, saya ulang balik mesti ditunaikan dalam kedudukan dia adalah orang yang bermusafir. Maksudnya dia buat dalam ketika dia masih lagi seorang musafir. Yang kedua, melaksanakan solat qasar tersebut iaitu selepas daripada dia keluar daripada kawasan pemukiman dia, kan, kawasan dia. Yang ketiga, dia duduk pada satu tempat tersebut tidak lebih daripada 3 hari. Kalau duduk lebih daripada 3 hari, 4 hari ke atas, dia dah bertukar secara automatik. Ini tak perlu niat dah. Tak perlu niat. Oh, aku nak jadi bermukim, aku nak jadi musafir, tak perlu niat. Masuk saja 4 hari ke atas, automatik dia akan jadi orang yang bermukim. Kan? Bila mana dia pergi satu destinasi tersebut, kan? Dan yang keempat, mesti ditunaikan kalau ditunaikan secara berjemaah, mestilah imam tersebut adalah imam yang sembahyang qasar. Jangan imam yang sembahyang tamam. Baik. Ada sikit saya nak tambah, kebetulan terlintas sebab ada isu juga pernah berlaku kan. Ini mungkinlah dah lama lah, sebab kebelakangan ni agak susah kepada pelajar-pelajar yang belajar dan tinggal di asrama, dia tinggal di hostel. Isu ni dah berlaku beberapa tahun, pernah ditanya dan timbul juga beberapa isu berdasarkan kefahaman. Baik, kita kena ingat ada benda yang telah dijelaskan hukum dia secara detail dan terperinci dan tak berubah melainkan dengan keringanan yang tertentu rukhsah dalam agama. Ada benda yang berdasarkan kepada ijtihad. Jadi kita dalam beramal ini jangan nak ambil benda yang senang je, memudahkan. Jadi benda yang susah sikit tak nak. Sikit-sikit nak benda yang senang je. Dan sedangkan dalam hidup kita, kalau kita nampak benda yang susah tu tapi daripada sudut keuntungan tu banyak, kita akan ambil benda tu. Dan dalam ibadat sama juga. Kita akan dibalas dengan kadang-kadang berdasarkan kesusahan kita. Kan? Jadi isunya macam ni. Kan? Pelajar yang duduk di asrama, dia balik kampung masa cuti SEM. Kan? Ni banyak tempat yang berlaku, pernah tanya. Jadi saya kata, banyak juga kes ni, banyak universiti juga yang berlaku, banyak kolej juga yang berlaku, fahaman berbeza. Dia duduk di asrama, hostel, ikutlah mana-mana universiti, mana-mana kolej ke. Bila mana dia balik kampung, cuti SEM, 3 hari yang pertama, dia jamak qasar. Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua, daripada kampung dia, daripada rumah mak ayah dia tu, dia balik kembali hostel. Duduk di sana 3 hari, dia jamak qasar juga. Masuk hari keempat yang selebihnya baru dia sembahyang tamam. Sama juga dekat rumah mak dia, bila mana daripada hostel balik rumah mak ayah, balik kampung, 3 hari yang pertama jamak qasar. 4 hari ke atas cuti SEM panjang lah, baru dia sembahyang secara tamam. Ini salah. Salah.
Jadi bila mana kita dah, jadi kalau anak-anak kita daripada hostel balik rumah kita, bagi tahu, abang kakak dah tak boleh dah jamak qasar. Sebab apa balik kat sini? Sini tempat mustautin. Tak boleh dan mustahil dia nak mustautin di hostel dia. Mustahil lah kat situ kan. Jadi bila mana balik kat rumah tu dah memang tak boleh dah. Dan bila mana pergi kat sana, memanglah bila mana daripada habis cuti SEM, duduk kat sana, masuk SEM baru, bukannya duduk dekat hostel asrama tu selama 3 hari. Mestilah dalam beberapa bulan untuk habiskan semester tersebut. Mungkin sekurang-kurangnya 1 bulan kita kata. Sebelum jumpa dengan cuti balik tu. Jadi bila mana sampai kat hostel pun dah tak boleh dah. Yang boleh jamak qasarnya adanya ada perjalanan saja. Ini isu yang biasa berlaku kan. Jadi dalam perjalanan dia sahaja. Ini kena hati-hatilah. Kadang-kadang tak berlaku pada kita, berlaku kepada anak-anak kita dan orang yang terdekat dengan kita. Jadi itulah yang berkaitan dengan solat qasar. Solat jamak ni rasa kalau kita bincang kepanjang. Saya rasa mungkin insyaAllah kita sambung dalam pertemuan akan datang lah. Jadi saya buat kesimpulan, pertemuan kita pada malam ni kita bincang berkaitan dengan solat qasar. Solat yang biasa kita buat, solat yang biasa kita buat, solat yang biasa berlaku dalam masyarakat sekarang, sebab masyarakat ni sekarang dah banyak dan senang untuk berhijrah, melancong dan sebagainya, maka pastikan cukup dengan syarat tersebut. Cukup dengan syarat tersebut, yang 4 syarat yang kita sebutkan tadi, yang memastikan kita ni dibenarkan pada hukum, dibenarkan pada hukum untuk qasar. Selagi mana kita status sebagai seorang musafir. Kalau dah berpindah kepada bermukim ataupun mustautin, maka kita dah tak valid dah tak dibenarkan untuk qasar. Jadi saya sekadar itulah untuk pertemuan malam ni. Mohon maaf mungkin ada bahasa contoh tak sesuai, mudah-mudahan ada manfaat dan mampu difahami perbincangan yang kita bincangkan sebentar tadi. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada moderator. Ustaz ada ke boleh kita bagi peluang untuk jemaah tanya 1 atau 2 soalan? Boleh ke Ustaz? Ada peluang? Boleh insyaAllah. Ustaz ada hal? Boleh. Okey. Ya, silakan. Kita buka untuk soalan, kiranya ada soalan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, betul ke kalau kita bermusafir tanpa muharram, kita tidak dibolehkan untuk membuat jamak, untuk membuat qasar dan jamak lah? Okey. Kalau kita musafir tanpa mahram kita, contoh seorang perempuan, dia pergi mungkin kursus tanpa mahram ataupun melancong sebab mungkin tak ada mahram ketika itu, adakah dia boleh buat jamak qasar? Jawapannya boleh. Dengan syarat, dia cukup syarat tadi, iaitu 2 marhalah ke atas, musafirnya adalah musafir yang harus, bukan musafir yang maksiat, dan dia cukup syarat-syarat yang kita bincangkan tadi. Tidak ada masalah. Allah. Terima kasih Ustaz. Okey, soalan seterusnya, sekira ada kemusykilan, dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Soalan saya ni tidak berkaitan dengan soalan bab sembahyang qasar ni, tapi berkenaan dengan bacaan surah selepas surah Al-Fatihah. Selalunya kita disunatkan baca surah yang lebih tinggi dulu kan. Macam ayat-ayat lazim, contohnya kita baca Wadduha, rakaat yang pertama. Kemudian rakaat yang kedua kita baca Iqra. Itu aturannya lah. Kemudian katakan kita menghafal beberapa surah dalam Al-Quran, beberapa potong ayat lah dalam surah, contohnya surah Al-Baqarah, kita hafal 5 ayat katakan. Lepas tu surah Ali Imran kita hafal. So kalau kita sembahyang, kita kena baca surah Ali Imran tu dulu kah? Lepas tu Al-Baqarah, macam tu. Okey. Baik, daripada sudut bacaan dalam sembahyang ni dia ada dalam hadis Bukhari lah yang tunjuk macam mana bacaan Nabi SAW. Maka dia ada istilah ni dipanggil tiwalul mufassal, qisarul mufassal. Maksudnya surah yang panjang, surah yang pertengahan dan surah yang pendek, qisar, pendek. Jadi kalau contoh tadi yang yang puan bagi tahu tadi, contoh surah Ad-Duha dengan surah Iqra tu dia bukan dia punya partner tu.
Dia macam ni. Memang disunatkan kita baca daripada yang atas ke bawah. Atas ke bawah maksudnya macam ni. Daripada yang Baqarah dia turun Ali Imran, surah An-Nisa dan sebagainya sampai kepada An-Nas. Itu menurun. Dia panggil keadaan menurun. Jadi kalau rakaat pertama, rakaat kedua, yang rakaat pertama dia mesti atas, rakaat yang kedua mesti bawah. Satu. Yang kedua, rakaat yang pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Tapi mungkin contoh saja yang Puan bagi tahu tadi, macam surah Ad-Duha dengan surah Al-Alaq, Iqra. Surah Al-Alaq tu memang di bawah daripada surah Ad-Duha, tetapi dia panjang. Dia bukan partner dia. Tapi biasanya kalau partner Ad-Duhanya kena ambil yang pendek sikit daripada dia. Contohnya ataupun yang sama. Ad-Duha dengan surah Asy-Syarh, itu Alam Nashrah tu, ataupun surah At-Tin. Itu matching lah. Kalau surah Al-Alaq, Iqra tadi dia kena yang bawah dia. Itu inna anzalna and kalau lam yakunil ladzi compare dengan surah Iqra tu macam tak matching sedikit, sebab surah Al-Bayyinah tu seumpama agak panjang sedikit daripada tu. Dia walaupun daripada atas ke bawah kita tengok daripada sudut panjang pendek juga. Jadi sunnahnya daripada atas ke bawah, rakaat pertama tinggi, rakaat kedua rendah. Dan juga sunnahnya rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Kalau kita ambil surah yang panjang, contoh surah Al-Baqarah dengan surah Ali Imran, kita ambil surah Al-Baqarah tadi tu, letakkan pada rakaat yang pertama, mungkin pada rakaat yang kedua kita ambil pada surah Ali Imran. Dia panggil menurunnya macam itu. Itu cara susunan dia. Dan disunnahkan juga kita susun daripada sudut bacaan panjang pendek tadi. So, rakaat pertama panjangkan sedikit daripada rakaat yang kedua. Baik. Dan kalau kita menyalahi, terbalik benda tersebut, macam mana kedudukan sembahyang kita? Sembahyang sah. Cuma ada pendapat daripada ulama dia mengatakan makruh. Makruh. Setengah ulama mengatakan khilaful aula, iaitu menyalahi daripada sunnah. Itu dia panggil flow cara bacaan dalam sembahyang kita. Wallahu a'lam. Okay, terima kasih Ustaz. Soalan seterusnya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Andainya seseorang tu dia dah mula online kuliah lah. Lepas tu solat dia belum tunaikan lagi. Jadi kalau nak tunggu online kuliah tu habis lambat. Jadi dia sembahyanglah dulu. Tapi online tu dia tetap on. Mana masih boleh dengar. Macam mana tu Ustaz? Okey. Ini isu yang berlaku keadaan kita lah. Jadi kita pertama kita kena tengok, terutamanya kalau online kuliah ni biasanya kena dia bagi sembahyang isyak lah. Baik. Sembahyang isyak dia ada 2 waktu afdal. Dalam 5 waktu sembahyang, waktu isyak dia sahaja yang ada 2 waktu afdal. Waktu afdal yang pertama sebagaimana solat-solat yang lain, iaitu di awal waktu. Jadi tadi kalau masuk kita kata lebih kurang 8.30 lah atau 8.30 lebih. Jadi itu adalah waktu yang afdal lah di awal waktu. Dan ini pun masih lagi dalam lingkungan awal waktu. Yang kedua, waktu yang afdal lebih kurang 2 jam atau 2 jam setengah. Saya ingat guru saya pernah sebut kita kira kalau sekiranya waktu isyak dalam 8.30, waktu afdal yang kedua lebih kurang pukul 10.30. Sebab kebiasaan para ulama dahulu dan berlaku juga pada Nabi SAW, dia drag sedikit masa tersebut dengan kuliah dengan urusannya, maka ada 2 waktu afdal tersebut. Jadi isunya, adakah kita nak sembahyang tersebut ketika mana online kuliah? Kan? Jadi kita tengok juga pertama, kalau dalam kita berada dalam majlis ilmu, walaupun majlis ilmu tersebut secara online, yang pertama kita jaga adab. Adab kita sama ada daripada sudut pakaian, keberadaan kita, seahudahnya janganlah walaupun dalam keadaan kita online kuliah, mungkin sama-sama tak nampak dan sebagainya, kita dengar sambil baring, sedangkan kita boleh duduk dalam keadaan lebih beradab. Itu adab sebenarnya, kan? Walaupun orang tak nampak, tapi adab untuk menerima ilmu. Tapi kalau kita nak berhenti sembahyang, kita boleh tengok. Intipati yang dibincangkan tadi itu kita dah faham, alhamdulillah, dan kita puasa kita tidak ada masalah untuk kita tinggalkan dan kita nak ambil di awal waktu, maka silakan, tidak ada masalah, dan kita nak ambil jemaah yang ada. Tapi dengan syarat kalau kita holdkan, mungkin kita keluar dengan cara hormat ataupun kita slowkan, jangan sampai ibadat kita terganggu. Tetapi kalau sekiranya ilmu tersebut adalah ilmu yang penting bagi kita, lebih-lebih lagi ilmu yang melibatkan dengan
kontennya adalah yang wajib kita pelajari sebab kita memang tak tahu dan benda ni biasa kita guna lebih lagi berkaitan dengan contoh bab akidah, maka pada masa tersebut kata ulama kita dahulukan yang itu dahulu dan kita perlewatkan sedikit sembahyang. Tidak ada masalah kerana ilmu tersebut pemandu kepada ibadat kita nanti. Jadi pada masa tersebut, mungkin puan yang bertanya tadi boleh tengoklah macam mana keadaan kedudukan kita dan konten perbincangan tersebut. Mungkin kita bincang bab solat dengan jamak qasar, alhamdulillah kita pun faham, tidak ada masalah dan kita rasa kita nak ambil dengan awal waktu, mungkin boleh silakan, tidak ada masalah. Itu pendapat. Wallahu a'lam. Jadi mungkin kita soalan terakhir lah, kalau ada sekali lagi, satu lagi soalan. Ustaz, Assalamualaikum. Saya nak bertanya Ustaz, kalau kita Ustaz, kalau kita travel perjalanan kita, kalau kita niat kita nak pergi rumah anak, menjara anak, tapi kita tak tahu pukul berapa hari kita duduk situ. Sekiranya kita duduk lebih pada 3 hari, kita tak boleh jamak ke kita boleh jamak semasa kita sampai rumah dia. Dalam perjalanan saya tahu boleh jamak, tapi dah sampai rumah dia tu, adakah kita boleh buat jamak qasar lagi ke? Dah tak boleh lah, kena sembahyang biasa. Terima kasih Ustaz. Baik, macam ni puan, dia biasanya untuk menentukan kita ini boleh jamak qasar, kita yang niat nak pergi rumah anak tu berapa lama. Baik, ada dua situasi. Situasi pertama, kita pergi memang rumah tu je. Jadi rumah tu dia. Dan biasanya kita akan tanya anak dan kita pun tahu kita nak pergi berapa lama. Biasanya pergi paling kurang seminggu. Kalau biasanya paling kurang seminggu bermaksud dah lebih daripada 3 hari. Kan? Maksudnya kita boleh set awal. Kita letak dalam hati aku nak pergi rumah anak aku, rumah Kak Long ni contoh, Abang Long ni, dalam masa 3 hari je lah. Lepas tu nak balik dah. Kita yang set awal-awal. Jadi itu yang menentukan kita ni nak pergi boleh untuk jamak qasar atau tidak. Situasi yang kedua, kita nak pergi 7 hari. Tetapi mungkinlah bergerak. 3 hari rumah anak pertama, lepas tu 2 hari rumah anak yang kedua. Dan hari yang terakhir tu mungkin rumah anak bongsu lah mungkin. Kan? Tetapi kita boleh tengoklah. Tanyalah anak kita. Kan? Tanyalah anak kita bila mana sampai tadi. Mak dah sampai sini ni. Mak nak duduk 2 hari je, bagi tahu. Mak nak pergi rumah Angah pula nanti contoh. Lepas tu kita kata jarak dia macam mana? Alah dekat je mak. Kalau dekat maka bila mana kita sampai memang kita tak boleh jamak qasar dah. Sebab dalam tempoh 5 hari atau seminggu tersebut, jarak di antara rumah anak tersebut adalah dekat. Dia panggil dalam lingkungan 2 marhalah situ je, bawah daripada 2 marhalah. Jadi untuk memastikan kita ni boleh atau tidak, maka sebelum daripada kita pergi tu atau dalam perjalanan kita dah niat awal-awal nak duduk lama mana. Dan biasanya mungkin kita dah planning awal-awal. Planning kita tu nak duduk berapa hari, itulah yang menentukan kita. Kan? Wallahualam. Terima kasih. Jadi cukup untuk hari ini boleh? Ke Ustaz boleh satu soalan lagi atau nak tutup dah majlis? Rasa dah okey kot insyaAllah. Kita tutup dulu majlis. Ya. Okey, alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita dapat kuliah tentang sembahyang qasar dan Ustaz telah pun menghuraikan tentang syarat-syarat yang telah dihuraikan dengan panjang lebar oleh Ustaz tadi untuk membolehkan atau membenarkan kita ni layak atau tidak untuk mengambil ruksah qasar ataupun jamak semasa kita nak menunaikan solat masa kita bermusafir. Mudah-mudahan penjelasan huraian Ustaz yang begitu terperinci kita dapat faham dengan jelas apabila kita hendak bermusafir. Dan kepada yang bertanya soalan-soalan, mungkin para jemaah telah puas hati dengan huraian dan insya-Allah ada kesempatan pada kuliah-kuliah yang akan datang kita boleh lagi ajukan sekiranya ada kemuskilan insya-Allah. Terima kasih sekali lagi kepada Al-Fadil Ustaz Dr. Ahmad Mursyidi bin Mustafa yang menyampaikan kuliah tentang bab solat. Terima kasih kepada tim pengurusan Gemah Yasin Nur Iman
Terima kasih kepada para hadirin, muslimin, muslimat yang sudi mengimarahkan kuliah maghrib pada malam ini. Mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan dalam melaksanakan ibadah, dipanjangkan umur yang barakah dan diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bertemu dengan bulan Ramadan insya-Allah. Teruskan bersama dengan kuliah-kuliah Gema Yasin Nur Iman bermula daripada 6.45 pagi besok bersama dengan Imam Muda Harith Daniel. Pada 10 pagi kuliah duha bersama dengan Ustaz Dr. Ashraf yang akan bersiaran di Madinatul